ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Wahai sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya, dan seterusnya pesanan ini saya panjangkan kepada sidang Jumaat sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Dalam erti kata kita mentaati dan kita junjung segala perintah Allah, dan seterusnya kita meninggalkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bukan sahaja digolongkan oleh Allah di dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, malahan dengan cara itu juga kita digolongkan oleh Allah di dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah nanti, bekalan itu hanyalah bekalan takwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk mencuri masa tuan-tuan mungkin dalam sekitar 15 minit. Jadi saya harap tuan-tuan sila beri tumpuan terhadap apa yang saya nak sampaikan pada tengah hari ini. Seperti yang pernah saya sebut, apabila menyentuh sahaja tentang dunia, Allah membahagikan manusia kepada 3 golongan. Golongan pertama yang Allah sebut iaitulah golongan waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm innahum illa yazunnun. Golongan pertama, kata Allah, golongan manusia yang sesat dengan dunia. Mengapa golongan pertama ini golongan yang sesat dengan dunia? Golongan ini menjadikan dunia semata-mata matlamat hidup mereka. Golongan yang sama sekali melepaskan ikatan agama dalam hidup mereka. Mereka meletakkan matlamat hidup mereka ini hanya dunia semata-mata. Tidak ada kaitan hal-hal agama dalam pemikiran mereka.
Mereka sanggup melepaskan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata untuk memenuhi selera mereka. Hal ini Allah sebut di dalam suratul Jahsiyah. Allah kata wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Golongan ini berkata, tidaklah hidup melainkan hidup di dunia ini sahaja. Tidak ada istilah hidup selepas mati. Mereka tidak berkeyakinan bahawasanya kelak mereka akan dibangkitkan oleh semula oleh Allah. Tidak ada dalam keyakinan mereka pada hari akhirat nanti mereka akan dihitung oleh Allah. Sebab mereka berkeyakinan bahawasanya hidup hanya sekali saja. Dan kehidupan yang mereka maksudkan itu ialah kehidupan di dunia ini sahaja. Sehinggalah mereka kata namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kita mati, kita hidup, kita susah, kita senang, kita miskin, kita kaya, semuanya tidak ada hubung kait dengan ketentuan Allah. Mereka mengkaitkan bahawasanya kita mati, kita hidup, kita senang dan kita susah, ini ditentukan oleh keadaan masa. Allah kata wa ma lahum bidzalika min ilm innahum illa yazunnun. Mereka berkata begitu. Mereka melepaskan diri mereka daripada ikatan Allah. Mereka mengkaitkan apa-apa yang berlaku dalam kehidupan mereka hanyalah ditentukan oleh masa. Allah kata mereka berkata begitu bukanlah disandarkan dengan ilmu. Mereka berkata begitu tidak merujuk kepada fakta ilmu. Tuan-tuan boleh tengok hari ini dalam Facebook punya ramai manusia nak jadi ulama. Orang panggil ulama Facebook. Setiap pandangan, setiap hujah yang mereka keluarkan tidak merujuk kepada fakta. Setiap ucapan, setiap pandangan, setiap tulisan yang mereka tulis hanya merujuk kepada logik. Ini yang Allah sebut wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka berkata begitu. Setiap ucapan mereka tidak merujuk kepada fakta, tidak merujuk kepada sumber rujukan daripada Al-Quran maupun hadis. Sehingga mereka sanggup berkata berkaitan dengan agama hanya merujuk kepada logik akal semata-mata. Allah kata innahum illa yazunnun. Mereka berkata begitu tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya sangka-sangkaan belaka. Itu golongan pertama, iaitulah golongan manusia yang sesat dengan dunia. Golongan yang kedua, golongan kedua, golongan yang Allah kata ni ramai, ni lagi banyak, iaitulah golongan yang Allah sebut wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Tonton boleh lihat dalam surah Muhammad ayat 12. Golongan yang kedua ini golongan yang Allah kata manusia yang sesat antara dunia dia dan akhirat dia. Ini ramai. Apakah golongan kedua ini? Golongan yang umpamanya tidak mendirikan solat. Tuan-tuan, mereka mendirikan solat. Apakah golongan kedua ini? Golongan yang mana mereka tidak menunaikan zakat. Tuan-tuan, Nabi kata mereka menunaikan zakat, tapi mereka sesat antara dunia dan akhirat. Tuan-tuan, apakah golongan yang kedua ini? Golongan yang tidak berpuasa di bulan Ramadan umpamanya. Tuan-tuan, Nabi kata mereka berpuasa. Tuan-tuan, apakah golongan yang kedua ini? Golongan yang apabila cukup bekalan, berkemampuan untuk menunaikan haji. Apakah mereka tidak menunaikan haji? Nabi kata, tuan-tuan, golongan kedua ini golongan yang pergi menunaikan haji, tapi mereka sesat.
antara dunia mereka dan akhirat mereka. Mengapa? Mari kita lihat sejenak apa yang Nabi sebut di dalam hadis. Saya pernah sebut juga. Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna minal muflis? Wahai sahabat, kamu tahu tak apa makna muflis ni? Kamu tahu tak apa makna bankrupt ni? Siapa bankrupt? Nabi tanya kepada sahabat. Faqalu atadruna minal muflis? Faqalu, maka berkata sahabat, al muflisu man la dirhama lahu wala dinara wala mata'ah. Kata sahabat, wahai Rasulullah, golongan manusia yang bankrupt, golongan manusia yang muflis, kata sahabat, iaitulah golongan manusia yang tidak ada wang, golongan manusia yang tidak ada harta untuk menyara kehidupan mereka. Wahai Rasulullah, kata sahabat, inilah golongan manusia yang bankrupt. Nabi kata tak, bukan itu. Nabi kata al-muflisu min ummati. Nabi kata golongan bankrupt di kalangan umat aku, ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa bi zakatihi wa bi siyamih. Nabi kata, wahai sahabat, golongan di kalangan umat aku yang akan bankrupt nanti sewaktu mereka datang bertemu dengan Allah, mereka bawa solat, maknanya mereka solat. Wahai sahabat, umat aku yang bankrupt, kata Nabi, umat aku yang datang bertemu dengan Allah nanti, mereka bawa zakat, mereka bawa pahala puasa, tapi mereka bankrupt. Sahabat tanya, kenapa? Mengapa mereka bankrupt ya Rasulullah, sedangkan mereka solat, sedangkan mereka berpuasa, sedangkan mereka berzakat? Sahabat kata, Nabi kata, antara faktor, antara sebab mereka ini bankrupt, kata Nabi, iaitulah yang pertama, wasafaka dama hadha. Mereka dengan sewenang-wenangnya menjatuhkan, mereka dengan sewenang-wenangnya menumpahkan darah, menjatuhkan sesuatu hukuman kepada orang yang tidak bersalah, yang mana akibatnya berlakulah pertumpahan darah. Ini yang pertama. Tuan-tuan, Nabi tak mengaku umat berdosa besar, hakim yang tersalah mengeluarkan hukum dengan sengaja. Itu pertama. Golongan yang kedua, kata Nabi, mereka bankrupt, mereka solat, mereka puasa, mereka berzakat, tapi mereka bankrupt, kata Nabi, wahai sahabat, mereka ni bankrupt sebab waqadhafa haza, sebab mereka suka menaburkan fitnah. Tuan-tuan, kita nak tuduh orang menganut satu anutan yang sesat, kita kena bawa bukti. Bukan kita boleh melakukan tuduhan kemudian kita membawa bukti. Tak boleh begitu. Kita bawa bukti kemudian kita sabitkan tuduhan. Nabi kata orang ni solat, orang ni puasa, orang ni berzakat, tapi dia bankrupt sebab waqadhafa haza, sebab suka fitnah orang. Tak kiralah apa bentuk fitnah sekalipun. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu man 'ala man ankara. Kita tak boleh minta orang yang dituduh bersumpah. Kita tak boleh minta orang yang dituduh membawa saksi, membawa bukti. Kita yang menuduh seseorang, kita yang perlu mendatangkan bukti. Bukan yang menafikan tuduhan perlu membawa bukti. Terbalik. Kita nak mensabitkan seseorang menganut satu anutan yang sesat, kita kena bawa bukti. Bukan kita boleh bersumpah, wallahi dia melakukan kesalahan. Tak, salah. Saya ada bukti, sebab itu saya sabitkan dia dengan sesuatu kesalahan. Ini bukti saya. Kalau dia menafikan, dia perlu bersumpah. Ini tak betul. Kalau dia nak sabitkan seseorang itu bersalah, dia kena datangkan bukti. Ini bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i.
Kamu nak sabitkan seseorang dengan satu kesalahan, ini bukti. Wal yaminu ala man ankara. Saya yang menafikan, saya perlu bersumpah. Ini betul. Tapi apa yang berlaku hari ini? Hari ini manusia porak poranda. Sebab waqazafa haza, disebabkan perbuatan manusia yang suka fitnah manusia. Dia bengkrak. Sebab tu dia solat, dia puasa, dia berzakat, tapi akidah dia tak selari dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati tuan-tuan. Kita tak mau jadi golongan bengkrak. Nah. Itu golongan yang kedua. Yang Allah kata golongan manusia yang sesat antara dunia dan akhirat dia. Golongan yang ketiga. Golongan di mana Allah sebut di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Golongan ketiga iaitulah golongan di mana Allah menyebut manusia yang menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk manusia bercucuk tanam. Golongan manusia menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tempat untuk beramal, supaya kelak manusia datang bertemu dengan Allah. Inilah dia bekalan amalan yang manusia nak persembahkan kepada Allah. Sebab itu Allah menyebut wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Iaitulah manusia yang menjadikan dunia ini, dia sedar bahawasanya kehidupan dunia ini tak ubah seperti mana permainan. Dia sedar bahawasanya kehidupan dunia ini tak ubah seperti mana senda gurau belaka. Jadi dipersiapkan sepanjang Allah beri dia kehidupan di dunia ini, dia menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk dia berbekal. Tuan-tuan, sudah-sudahlah tu. Berapa lama kita nak hidup? 10 tahun? 20 tahun? Berapa lama kita nak berseronok? Selama-lamanya ke? Apabila kita boleh aniaya orang, kita seronok, apakah kita kira kita tak akan bertemu dengan Allah nanti? Sudah-sudahlah. Cukup. Ya, dulu ketika kita muda, kita hebat. Kita hebat aniaya orang, kita hebat fitnah orang. Sekarang dah tua, cukup-cukuplah. Kita kena sedar bahawasanya kita hidup di atas dunia ni, kelak kita pasti akan bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, kita banyak harta, kita mempunyai pangkat yang besar, kita ada pengaruh yang cukup hebat, kita ada bodyguard. Kelak kita mati. Percayalah. Walau tinggi macam mana pun ilmu yang kita ada, kelak kita akan mati. Besok kita nak ke kita tak nak, kita bersedia ataupun kita tak bersedia, pasti kita akan mati. Tuan-tuan, sedarlah kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau belaka. Besok yang kita nak bawa amal. Sebab tu Allah kata walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Untuk orang yang bertakwa, orang yang sedar bahawasanya sebaik-baik tempat, sebaik-baik negeri ialah negeri akhirat, bukan dunia. Kita boleh tengok jadual surau. Layarilah jadual surau. Tengok hari ni, malam ni kuliah mana, besok kuliah mana. Datang. Kita benci dengan ustaz tu, pergi surau lain. Ataupun kalau tak benci ustaz tu, kalau benci ustaz tu datang juga. Ambil yang mana baik, yang buruk tinggal. Tu aja. Kita tak bagi surau sebab kita benci dengan ustaz, kita layan, kita buat benda-benda ghaflah. Ini sia-sia. Sebab tu kita kena sedar, kita hidup dekat dunia tak lama. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita cuba lari daripada mati. Percayalah tuan-tuan, mati akan kejar kita. Tak ada seorang manusia yang lari daripada mati dia berjaya selamat daripada mati. Tak. Semua manusia pasti akan mati. Sebab itu Allah kata golongan ketiga, iaitulah golongan manusia yang menjadikan dunia sebagai bekalan, tempat untuk dia bercucuk tanam. Sudah-sudahlah tu. Dah seriklah, kita tengok kawan tu pun dah teruk dah, dimalukan. Cukup. Dah. Afala ta'qilun, Allah kata, kenapa kamu tidak berfikir?
Boleh tuan-tuan ya, ada 3 golongan. Yang pertama, golongan manusia yang sesat dengan dunia dia, iaitu golongan manusia yang meletakkan dunia itu matlamat dalam hidup dia. Golongan manusia yang meletakkan kejayaan dunia itu semata-mata dalam kehidupan dia, lepas ikatan diri dia dengan Allah. Allah kata golongan ini golongan sesat dengan dunia dia. Golongan yang kedua, golongan manusia yang sesat antara dunia dia dan akhirat dia. Yang ini banyak berlaku. Golongan yang ketiga, golongan manusia yang Allah kata, golongan manusia yang menjadikan dunia sebagai bekalan untuk dia bercucuk tanam, untuk dia bertemu dengan Allah nanti. Oleh sebab itu, masa yang terbatas, saya kira saya akhiri khutbah saya pada tengah hari ini. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan diri saya sendiri, marilah tuan-tuan, kejayaan manusia yang sebenar-benarnya apabila manusia taat dan patuh pada perintah Allah. Tidak ada nas, tidak ada dalil yang mengatakan kejayaan manusia apabila manusia kejar dunia. Tak. Tidak ada dalil, tidak ada nas yang mengatakan bahawa manusia akan berjaya dengan dunia. Tidak. Kejayaan manusia yang hakikinya apabila manusia taat dan patuh pada perintah Allah. Jadi oleh itu, untuk saya, untuk tuan-tuan, marilah kita kembali kepada agama kita, insya-Allah. Inilah satu-satunya yang menjamin kejayaan kita di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan supaya marilah kita bertakwa kepada Allah, dalam erti kata kita mentaati dan kita junjung segala perintah Allah. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bukan sahaja digolongkan oleh Allah di dalam golongan orang-orang yang beriman, malahan kita juga digolongkan oleh Allah di dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan marilah pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, kita memperbanyakkan selawat kita ke atas Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang pernah difirmankan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan marilah pada hari Jumaat ini kita menadah tangan bersama-sama, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan segala permohonan yang kita panjatkan kepada Allah khususnya pada hari ini, ianya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah,
ampunkanlah segala dosa kami, ampunkanlah segala dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu dan ayah mertua kami ya Allah. Terimalah segala amal mereka ya Allah, cucurilah rahmat-Mu ke atas mereka ya Allah, tetapkanlah iman mereka ya Allah, mudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Wahai Allah, ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak kami ya Allah, berkatilah keluarga kami ya Allah, berikanlah kesihatan kepada keluarga kami ya Allah, kepada isteri kami, kepada anak-anak kami ya Allah. Berkatilah rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikanlah isteri kami ya Allah isteri yang salihah ya Allah, anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wahai Allah, ampunkanlah dosa abang-abang kami ya Allah, dosa kakak-kakak kami ya Allah, dosa adik-adik kami ya Allah. Wahai Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah, dosa sahabat handai kami ya Allah, dosa saudara mara kami ya Allah, dan dosa saudara mara yang seagama dengan kami ya Allah. Wahai Allah, ampunkanlah dosa sultan kami ya Allah, Sultan Selangor Darul Ihsan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami ya Allah, berkatilah usia kami ya Allah, berkatilah ilmu dan rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah, berkatilah rumah tangga kami ya Allah. Wahai Allah, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah, solat kami, puasa kami, zakat kami ya Allah, sedekah kami ya Allah, dan seluruh amal kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Wahai Allah, kami sayang agama kami ya Allah, kami cintakan agama kami ya Allah. Oleh itu ya Allah, lindungilah agama kami ya Allah. Sekiranya ada mereka-mereka yang cuba merosakkan agama kami ya Allah, maka hancur binasakanlah mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami cintakan Rasul kami ya Allah, kami sayangkan Nabi kami ya Allah. Oleh itu ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami ya Allah, untuk kami laksanakan sunnah-sunnah Nabi kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Al-Quran adalah sumber rujukan kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau jauhkan diri kami ya Allah daripada Al-Quran ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami ya Allah dengan petunjuk daripada Al-Quran ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami pohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang sengaja, dosa-dosa yang tidak sengaja, dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah satu-satunya Tuhan ya Allah, Tuhan yang tempat kami bergantung ya Allah, Tuhan yang akan mengampunkan dosa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.